Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Saudara-saudara yang dihormati sekalian. Anjing aku dah bergaru-garu dekat belakang. Kesian dia kepanasan dalam kereta. Tak apalah, begitulah kenyataan hidup. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti yang saya telah janjikan, saya akan berkongsi 94. Sampai mana je lah yang larat baca. 94 sebab mengapa Datuk Seri Najib Tun Razak patut dilepaskan daripada hukuman. Kata Datuk Seri Najib Tun Razak punya peguam-peguam dan pasukan-pasukan peguam bela bersama dengan Najib lah. Okey, jadi ada 94 sebab alasan yang telah diberi oleh pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya sudah bacakan, kalau tak silap tadi saya sudah bacakan 7. Jadi saya sambung nombor 8. Nombor 8, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam interpretasi prosedur undang-undang dan atau bukti yang berkenaan dengan prima facie. Anggapan teori, tuan-tuan dan perempuan, bukti, keterangan, beban-beban, dapatan-dapatan, inference dan penilaian terhadap bukti dan bukti elemen-elemen pertuduhan atas dasar melampaui keraguan munasabah. Nombor 9. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam setiap dapatan-dapatan fakta yang tidak memihak kepada perayu. Nombor 10. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam dapatan-dapatan ke atas elemen-elemen ke semua pertuduhan mengguna pakai logik atau rasional mereka sendiri yang bertentangan dengan keterangan lisan dan atau dokumentar. Nombor 11. Hujahan akan diketengahkan bahawa hak perayu untuk dibicarakan secara adil seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dan disediakan oleh prinsip universal dan norma antarabangsa telah dinafikan, khususnya berkenaan dengan kegagalan oleh pihak pendakwaan untuk mendedahkan bahan-bahan dokumen-dokumen yang tidak digunakan semasa pra-perbicaraan dan secara amnya dengan ketiadaan rejim yang wajib untuk pendedahan bahan yang tidak digunakan tersebut mampu untuk menjejaskan kes pendakwaan atau membantu kes perayu. Nombor 12, secara keseluruhannya, perayu akan membentangkan kekhilafan-kekhilafan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi serta tindakan pendakwaan yang telah menafikan hak-hak perayu di bawah Perlembagaan Persekutuan yang mengakibatkan ketidakadilan yang serius terhadap perayu apabila beliau gagal mendapatkan perbicaraan yang adil dan saksama. Nombor 13, Mahkamah Rayuan yang bijaksana telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam menolak dakwaan perayu bahawa hakim yang bijaksana dan penghakiman akhir tidak mengikut ringkasan lisannya mengenai dapatan-dapatan yang dibuat dan diumumkan pada akhir kes pendakwaan mengenai isu prima facie. Nombor 14. Mahkamah Rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam membuat dapatan bahawa hakim yang bijaksana tidak menambah maupun menutup sebarang jurang dalam keputusan lisannya yang terdahulu dan bahawa hakim yang bijaksana hanya memberikan alasan yang menyeluruh dan alasan yang lebih terperinci untuk dapatan-dapatannya di mana pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie bagi kesemua 7 pertuduhan. Nombor 15. Mahkamah Rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang apabila mendapati bahawa dalam kes ini hakim yang bijaksana tidak perlu membuat dapatan-dapatan muktamad yang tertentu pada penutupan kes pendakwaan dan untuk memberi alasan bagi dapatannya mengenai kes prima facie di akhir kes pendakwaan. Nombor 16. Mahkamah Rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang apabila mendapati perayu tidak diprejudis dengan keputusan lisan yang dibuat oleh hakim yang bijaksana di akhir kes pendakwaan. Nombor 17, Mahkamah Rayuan telah terkhilaf dalam fakta atau undang-undang dan atau undang-undang apabila mendapati tiada salah arah atau misdirection di pihak hakim yang bijaksana mengenai penilaian kes prima facie
dan juga tiada sebarang pendedahan tentang dapatan itu seperti yang dipertikaikan oleh perayu, dan bahawa hakim yang bijaksana tidak menambah maupun memperbaiki alasan semasa dapatan prima facie dibuat. Nombor 18. Mahkamah rayuan telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie bagi pertuduhan di bawah Seksyen 23 ASPRM 2009. Mahkamah rayuan telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam memutuskan bahawa pertuduhan di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 telah dibuktikan melampaui keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Nombor 20. Mahkamah rayuan telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam berpendapat bahawa hakim yang arif telah menafsirkan dengan betul dan menggunakan anggapan di bawah Seksyen 23-2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Nombor 21. Mahkamah rayuan telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam memutuskan bahawa kehadiran perayu secara fizikal di mesyuarat-mesyuarat jemaah menteri yang meluluskan jaminan kerajaan adalah mencukupi di sisi undang-undang untuk menetapkan bahawa beliau telah menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk mendapatkan suapan jika ia boleh menunjukkan bahawa beliau mempunyai kepentingan dalam keputusan tersebut. Okey, itu sampai nombor 21. Nanti saya akan sambung semula sehingga nombor 94. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Saudara-saudara yang dihormati sekalian. Anjing aku dah bergaru-garu dekat belakang. Kesian dia, kepanasan dalam kereta. Tak apalah, begitulah kenyataan hidup. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti yang saya telah janjikan, saya akan berkongsi 94. Sampai mana je lah yang larat baca. 94 sebab mengapa Datuk Seri Najib Tun Razak patut dilepaskan daripada hukuman. Kata Datuk Seri Najib Tun Razak punya peguam-peguam dan pasukan-pasukan peguam bela bersama dengan Najib lah. Okey, jadi ada 94 sebab alasan yang telah diberi oleh pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya sudah bacakan, kalau tak silap tadi saya sudah bacakan 7. Jadi saya sambung nombor 8. Nombor 8, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam interpretasi prosedur undang-undang dan atau bukti yang berkenaan dengan prima facie. Anggapan teori, tuan-tuan dan perempuan, bukti, keterangan, beban-beban, dapatan-dapatan, inference dan penilaian terhadap bukti dan bukti elemen-elemen pertuduhan atas dasar melampaui keraguan munasabah. Nombor 9. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam setiap dapatan-dapatan fakta yang tidak memihak kepada perayu. Nombor 10. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam dapatan-dapatan ke atas elemen-elemen ke semua pertuduhan mengguna pakai logik atau rasional mereka sendiri yang bertentangan dengan keterangan lisan dan atau dokumentar. Nombor 11. Hujahan akan diketengahkan bahawa hak perayu untuk dibicarakan secara adil seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dan disediakan oleh prinsip universal dan norma antarabangsa telah dinafikan, khususnya berkenaan dengan kegagalan oleh pihak pendakwaan untuk mendedahkan bahan-bahan dokumen-dokumen yang tidak digunakan semasa pra-perbicaraan dan secara amnya dengan ketiadaan rejim yang wajib untuk pendedahan bahan yang tidak digunakan tersebut mampu untuk menjejaskan kes pendakwaan atau membantu kes perayu. Nombor 12, secara keseluruhannya, perayu akan membentangkan kekilafan-kekilafan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi serta tindakan pendakwaan yang telah menafikan hak-hak perayu di bawah Perlembagaan Persekutuan yang mengakibatkan ketidakadilan yang serius terhadap perayu apabila beliau gagal mendapatkan perbicaraan yang adil dan saksama. Nombor 13, Mahkamah Rayuan yang bijaksana
telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam menolak dakwaan perayu bahawa hakim yang bijaksana dan penghakiman akhir tidak mengikut ringkasan lisannya mengenai dapatan-dapatan yang dibuat dan diumumkan pada akhir kes pendakwaan mengenai isu prima facie. Nombor 14. Mahkamah rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam membuat dapatan bahawa hakim yang bijaksana tidak menambah maupun menutup sebarang jurang dalam keputusan lisannya yang terdahulu dan bahawa hakim yang bijaksana hanya memberikan alasan yang menyeluruh dan alasan yang lebih terperinci untuk dapatan-dapatannya di mana pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie bagi kesemua 7 pertuduhan. Nombor 15. Mahkamah rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang apabila mendapati bahawa dalam kes ini hakim yang bijaksana tidak perlu membuat dapatan-dapatan muktamad yang tertentu pada penutupan kes pendakwaan dan untuk memberi alasan bagi dapatannya mengenai kes prima facie di akhir kes pendakwaan. Nombor 16. Mahkamah rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang apabila mendapati perayu tidak diprejudis dengan keputusan lisan yang dibuat oleh hakim yang bijaksana di akhir kes pendakwaan. Nombor 17. Mahkamah rayuan telah terkhilaf dalam fakta atau undang-undang dan atau undang-undang apabila mendapati tiada salah arah atau misdirection di pihak hakim yang bijaksana mengenai penilaian kes prima facie dan juga tiada sebarang pendedahan tentang dapatan itu seperti yang dipertikaikan oleh perayu dan bahawa hakim yang bijaksana tidak menambah maupun memperbaiki alasan semasa dapatan prima facie dibuat. Nombor 18. Mahkamah rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie bagi pertuduhan di bawah Seksyen 23 ASPRM 2009. Mahkamah rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam memutuskan bahawa pertuduhan di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 telah dibuktikan melampaui keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Nombor 20. Mahkamah rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam berpendapat bahawa hakim yang arif telah menafsirkan dengan betul dan menggunakan anggapan di bawah Seksyen 23(2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Nombor 21. Mahkamah rayuan telah terkhilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam memutuskan bahawa kehadiran perayu secara fizikal di mesyuarat-mesyuarat jemaah menteri yang meluluskan jaminan kerajaan adalah mencukupi di sisi undang-undang untuk menetapkan bahawa beliau telah menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk mendapatkan suapan jika ia boleh menunjukkan bahawa beliau mempunyai kepentingan dalam keputusan tersebut. Okey, itu sampai nombor 21. Nanti saya akan sambung semula sehingga nombor 94. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.